Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan sihat dan ceria ya, walaupun kita masih lagi dalam RMO sementara menunggu wabak Covid ni berlalu. Okey. So, video saya pada kali ini adalah untuk menjawab persoalan yang banyak diajukan oleh kawan-kawan yang telah menonton video-video sebelum ni ya. Soalannya adalah berkata, okeylah mengajar online kita dah faham dah. Dapat jugalah banyak idea, tapi macam mana dengan peperiksaan online? So ini memang soalan cepu emas lah ni. Macam mana nak buat ujian ataupun peperiksaan dalam talian? Okey, so sebenarnya ada banyak cara untuk kita buat peperiksaan dan ujian dalam talian ni ya. Tapi saya tak nak buat video yang terlalu panjang untuk bercakap tentang semua tools yang kita boleh gunakan ataupun semua kaedah yang ada, sebab nanti terlalu panjang. Jadi saya akan buat video pendek-pendek dan untuk kali ini saya cuba akan berkongsi tentang dua sahaja tools online yang sangat mudah yang kita boleh gunakan untuk membuat peperiksaan dalam talian, iaitu Google Drive dan Google Document. Yang lain-lain tu saya akan kongsikan dalam video-video yang akan datang nanti. Alright. So, macam mana kita nak guna Google Drive dan Google Document untuk membuat peperiksaan dalam talian ni? Okay, saya akan cover 4 perkara. Pertama sekali, pertama sekali macam mana kita nak buat kertas soalan dan kertas jawapan dalam Google Drive dan Google Document. Kedua, macam mana kita boleh gunakan function-function yang ada dalam Google Drive dan Google Document untuk memantau peperiksaan dalam talian ketika peperiksaan sedang berjalan dan selepas peperiksaan telah pun tamat. Yang ketiga, macam mana kita nak mulakan peperiksaan maya ni dengan menggunakan function yang ada dalam Google Drive dan juga Google Document. Dan yang terakhir, macam mana kita nak menamatkan peperiksaan maya ni dengan menggunakan function yang ada dalam Google Drive dan Google Document. Okay, so 4 perkara yang akan saya kongsikan lah. So, kita terus pergi kepada screen sekarang ni. Okay, kawan-kawan kena buka satu web browser, buka satu search engine yang terbaik Google lah, sebab kita nak menggunakan Google Drive dan Google Document. So, pergi ke ruang carian dan type perkataan terma Google Drive, Google Drive, okay, dan akan keluar senarai laman-laman web yang berkaitan. Boleh ambil yang paling atas, Google Drive Free Cloud Storage for Personal Use. Boleh ambil yang ni. Okey, bila sampai di sini kita ambil yang bahagian personal dan pergi ke button Go to Google Drive. Bila kita nak masuk ke dalam Google Drive, Google akan minta kita login terlebih dahulu ke dalam Google account kita. So, kepada kawan-kawan yang belum ada Google account, kena pause dan kejap video ni, pergi buat Google account dahulu, kerana tanpa Google account kita tak boleh menggunakan Google Drive dan Google Document. So, buka dulu satu Google account. Lepas tu, dah habis buka Google account tu, datang balik tengok video ni dan sambung. Kita sama-sama mengikuti langkah-langkah yang seterusnya lah. Okay. Dan kepada kawan-kawan yang telah pun ada Google account, still, cadangan saya adalah buat satu lagi Google account khas, dedicated only for the purpose of conducting online examinations with your students. Sebagai contoh, boleh tengok dekat screen saya ni, atas screen saya nampak ada dua Google account saya ada. Satu yang ini yang berwarna biru ni memang Google account yang saya gunakan setiap hari untuk urusan-urusan pejabat, urusan-urusan pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, semua hal-hal office yang biasalah hari-hari. Tapi yang kedua ni, yang warna hijau ni, nama saya juga, masih akaun saya juga, tapi saya khaskan hanya untuk mengendalikan peperiksaan dan ujian dalam talian. Kenapa kita kena buat begini? Sebab kalau kita tak buat begini, ada possibility akan berlaku keserabutan dan akan jadi cacah marbah yang menyebabkan kita susah nak mengendalikan peperiksaan dan ujian tersebut dengan cara yang lebih efisien dan teratur. Sebab peperiksaan ni dia lain daripada pengajaran dan pembelajaran, kan? Kita pun faham kalau kita conduct exam dekat dalam peperiksaan tu pun kita akan buat dengan cara yang sangat teratur, kan? Okey, jadi seeloknya ada satu account yang berbeza lah untuk benda ni. Okey, so sekarang ni saya akan login masuk ke dalam account saya yang berwarna hijau ni, yang memang khas untuk peperiksaan dan ujian dalam talian. So, bila kita nak login masuk, selalunya Google akan suruh kita masukkan kita punya kata laluan lah. So, saya masukkan kata laluan saya. Okey.
So, bila kita masukkan kata laluan kita, kita akan terus dibawa kepada Google Drive kita lah. Kepada kawan-kawan yang tak pernah guna Google Drive, jangan terkejut lah. Saya punya memang dah diisi kerana saya dah menggunakan for quite some time. Tapi kepada yang tak pernah guna, you akan nampak kosong saja. Tak ada apa-apa di dalamnya. Okay, tanpa melengahkan masa, kita nak buang masa, kita terus pergi. So, macam mana kita nak buat peperiksaan dalam talian ni? First kali kena structured. Kalau tengok dekat saya punya ni memang ada 4 dah folder peperiksaan dalam talian telah saya buat lah. Jadi setiap satu di antaranya mempunyai sifat dan juga butiran-butiran yang berbeza. Jadi saya tak nak dia bercampur-campur, jadi memang saya asingkan dalam folder-folder yang berbeza-beza lah. Jadi untuk tujuan saya nak membuat simulasi ni bersama dengan kawan-kawan, saya akan create satu lagi file yang lain. Okay. Cara nak buat dia, okay, saya tunjuk dulu. Cara nak buat dia adalah mula-mula kawan-kawan kena pergi ke menu di sebelah kiri. Nampak ada button new, klik. Bila dikata klik button new ni akan keluar option-option yang ada di sini. Pertama sekali kalau kita nak create folder. Kedua kalau kita nak memuat naik apa-apa file daripada komputer ataupun laptop kita. Yang ketiga kalau kita nak memuat naik apa-apa folder daripada laptop atau komputer kita. Atau yang ketiga kalau kita nak create dokumen-dokumen dalam talian, terus create kat sini. Ada 3 jenis yang biasa digunakan. Google Document ni seakan-akan Microsoft Word functionnya. Google Sheet ni seperti Microsoft Excel, dan Google Slide ni macam Microsoft PowerPoint. So kita boleh terus buat dalam Google Drive ni. Ketiga-tiga dokumen dalam talian ni dia akan simpan dekat dalam cloud. So kalau kita buka dekat mana-mana komputer, mana-mana laptop pun kita boleh akses. Itu bezanya. Kalau kita buat dalam kita punya Microsoft Word ataupun Microsoft PowerPoint, kita hanya boleh simpan dalam kita punya laptop. Dan kalau kita nak pergi dewan kuliah, kita kena bawa pen drive, cucuk kat dalam komputer dalam dewan kuliah, lepas tu baru kita boleh mengajar kan. Tapi kalau kita create dokumen-dokumen dalam talian ni, kita buka dekat mana-mana, kita log into kita punya account, dokumen tu dah ada di situ. Okay, tapi itu kita akan bincangkan dalam video yang akan datang lah, kot video lain Tapi hari ni untuk bincang nak buat exam. So pertama sekali create folder dulu. Klik folder. So dia akan wujudkan satu folder yang baru dalam kita punya Google Drive. Dia akan minta kita namakan dulu folder tu. So katakanlah hari ni kita buat ujian simulasi. Alright. So bila kita buat folder baru ni, okay, sekejap internet agak slow sikit. Okay, so dia dah buat. So kita pergi ke ujian simulasi ni. Okay, kita klik, kita masuk dalam ni. So boleh nampak kosong tak ada apa-apa. So sekarang ni saya akan pergi kepada perkara pertama yang saya katakan saya nak ajar tadi tu. Macam mana kita nak buat kertas soalan dan kertas jawapan peperiksaan dalam talian. Kalau kawan-kawan semua ingat, kalau kita buat ujian ataupun peperiksaan dalam dewan peperiksaan, kan kita ada kertas jawapan, booklet tu, the answer booklet yang kita akan letak di atas meja setiap pelajar kan. Dan kita akan ada kertas soalan pula yang kita akan letak atas meja pelajar. Tapi bila dalam talian, macam mana kita nak bagi kertas jawapan? Macam mana kita nak bagi kertas soalan pada pelajar? Kalau boleh juga kalau kita nak email ataupun kita nak bagi dalam WhatsApp, tapi dia akan jadi a bit berterabur. Jadi apa yang kita perlu buat adalah nak jadikan benda ni senang, menjadikan benda ni efisien dan juga lebih teratur pemantauannya. Kita pakai Google Document sahaja. So kita dah masuk dalam drive yang khas untuk ujian yang kita nak buat dengan pelajar. So pertama sekali apa kita perlu buat apabila telah berada di dalam folder ni, pergi kepada menu di sebelah kiri ni balik semula, button yang sama, create new, tapi kali ni kita jangan create folder, kita create Google Document terus. So klik Google Document. Okay, dia akan bawa kita ke satu tab yang baru. Dan inilah dokumen yang kita akan create. Tapi sebenarnya dia akan di-create di dalam folder yang tadi yang kita dah buat untuk peperiksaan tu. Okay, mula-mula namakan dulu dokumen. Katakanlah ini kita buat answer examination kit 1. Okay, saya bagi nama begitulah supaya senang. Jadi pertama sekali, cuba kita bayangkan bila dalam dewan peperiksaan yang sebenar, bila kita nak memulakan peperiksaan, kita akan minta pelajar menulis nama, matric number di dalam di atas muka hadapan buku jawapan. Selalunya begitu kan. Jadi kita kena sediakan dulu ruang tu untuk pada pelajar ni. Okey, pertama sekali kita buat dulu insert. Ini macam Microsoft Word saja functionnya. Kita insert table. Okey.
So kita masukkan nama. Okay. Lepas tu student number. Okay. Seterusnya mungkin apa lagi yang perlu untuk apa ni, peperiksaan ni. Apa-apalah, mungkin kalau katakanlah kita perlukan dia untuk menulis nama pensyarah, lecturer, ataupun apa-apa lagi butiran lain boleh ditambahkan. Okay. So ini kita siapkan, nanti pelajar akan mengisi sahaja. Okay. Selepas itu di bahagian bawah ni examination questionnya apa. Yang ini kita boleh copy paste daripada kita punya dokumen dalam komputer. Okay, saya tunjukkan contoh lah. Okay, katakanlah saya ambil dari saya punya desktop kertas soalan. So saya ni mengajar undang-undang, jadi kami punya soalan peperiksaan selalunya berdasarkan kepada permasalahan ataupun senario. Jadi ini adalah senarionya. Jadi saya akan copy paste dan ini adalah soalannya. Jadi katakanlah saya ambil begini. Okay, copy. Pergi semula di sini. Alright. Examination questionnya saya dah copy. Okay, sekarang soalan dah berada dekat dalam ni. Jadi okay. Selepas itu kita sediakan pula buku jawapannya juga di dalam Google Document yang sama. Jadi kita tulis, kita mungkin boleh buatkan kotak, please answer in the space provided. Okay, supaya nampak lebih kemas. Okay. Yang ni senang saja. Kita hanya buat benda yang sama, insert table, tapi ambil satu kotak saja. Lepas tu kita enter. Saya rasa semua orang pun familiar kot dengan function ni, sebab dia lebih kurang sama sahaja dengan Microsoft Word. Cuma ada sedikit perbezaan yang memudahkan kita. Mesti ada kawan-kawan yang tanya, kalau macam tu kenapa kita tak buat di dalam Microsoft Word, lepas tu kita muat naik je lah kat dalam ni. Kenapa saya tak buat macam tu? Sebab Google Document ni ada function yang saya nak gunakan untuk memantau peperiksaan. So inilah caranya untuk kita buat kertas soalan dan kertas jawapan untuk peperiksaan dalam talian. So nampaknya soalan pun ada di sini, jawapan pun ada di sini. Okay. Nanti lepas ni saya akan explain kenapa saya guna Google Document dan bukan saya muat naik dokumen Microsoft Word. Itu dalam bahagian kedua nanti, macam mana nak memantau peperiksaan dalam talian. Okay. Tapi sekarang ni masih lagi kita tengah membincangkan macam mana nak buat kertas soalan dan kertas jawapan. Selepas kita dah buat dokumen tadi tu, kita pergi semula ke folder tadi. Kita nampak memang dah ada examination kit number 1. Okay. So katakanlah kita ada berapa pelajar? Katakan kita ada 10 orang pelajar. 10 orang pelajar ni kita just make a copy. Right click dekat atas yang examination kit number 1 dan kita make a copy. Okay. Okay. Dah ada 2 sekarang. So kita renamekan ini menjadi, dekat sini rename, right click dan pergi kepada rename. Namakan dia sebagai examination kit 2. Okay. Ulangi proses yang sama. Make a copy. Alright. Okay, ini untuk student kita yang ketiga pula. Rename. Examination kit number 3. So, kita ulangi proses ni sehinggalah kita ada cukup examination kit untuk kesemua pelajar kita. Okay, macam bunyi renyah je nak create untuk setiap satu pelajar, tapi dia akan memudahkan kita untuk memantau peperiksaan. Okay, sebab semuanya ada di sini dan ada function dalam Google Document ni akan memudahkan kita untuk memantau peperiksaan. Okay, jadi ini adalah macam mana kita nak createkan kertas soalan dan kertas jawapan peperiksaan dalam talian.
Okey, tadi kita dah tengok macam mana nak membuat kertas soalan dan kertas jawapan peperiksaan dalam talian, kan? Okey, sekarang ni saya nak pergi kepada bahagian yang kedua. Macam mana kita nak memantau peperiksaan dalam talian dengan menggunakan function yang ada dalam Google Documents. Okey, untuk memahami benda ni, kita kena faham apakah function yang ada dalam Google Documents ni sebenarnya. Okey, function dalam Google Documents ni, dia bukanlah sebenarnya untuk memantau peperiksaan. Dia lebih kepada untuk membolehkan kita membuat kerja secara berkumpulan, secara kolaboratif sebenarnya. In another video, saya ada explainkan macam mana nak membuat pembelajaran kolaboratif menggunakan Google Document. Tapi function yang sama tu juga sebenarnya kita boleh gunakan untuk memantau peperiksaan dalam talian. Macam mana caranya? Saya tunjukkan ya. Okey, pertama sekali kena faham kita sekarang ni berada di dalam Google Drive saya. Okay, maknanya saya tu kita lah, maksudnya guru lah ataupun pensyarah lah. Kita sebagai pensyarah ataupun guru, kita yang create tadi kan. Maknanya kita buat tadi, saya ulang balik semula kalau untuk mengingat kembali proses telah kita lalui setakat ni tadi. Kita create tadi Google Drive ni, folder yang khas ni tadi, yang ujian ni tadi kan. Dan kita buat ni dalam drive ni. Drive yang kepunyaan saya tadi kan. Maknanya didaftarkan di dalam Google account saya sebagai pensyarah. Bukannya pelajar yang mendaftarkan, bukannya pelajar membuat dokumen ni dalam Google Drive mereka. Saya yang buat dokumen ni dalam Google Drive saya. Jadi, apa sahaja yang saya create dalam folder ni, semuanya adalah di bawah nama saya, di bawah account saya. Jadi, kesemua examination kit ni adalah Google Document kepunyaan saya lah sebenarnya. Jadi, bila sesuatu Google Document tu merupakan kepunyaan kita, dan kita invite orang lain untuk masuk ke dalam Google Document tersebut, okay, ini kepada kawan-kawan yang tak biasa guna. Kalau kita buat Google Document, lepas tu kita invite, katakan saya buat Google Document, saya jemput kawan-kawan, okay, untuk masuk dalam Google Document saya untuk membuat perubahan. Kerana kita nak buat kerja bersama-sama senang kan. Jadi apa saja perubahan yang dibuat oleh mana-mana orang yang buat perubahan dalam dokumen tu, Google Document akan keep track. Sebagai contoh katakanlah kita pergi kepada examination kit number, kita pergi examination kit number 2 lah. Kita pergi examination kit number 2 ni, contohnya dia kosong Katakanlah pelajar masukkan nama dia lah, katakan Ali bin Ahmad, katakan. Perasan tak dekat bahagian atas ni, cuba tengok bahagian atas ni, setiap kali apa-apa saja perubahan dibuat dalam dokumen ni, dia akan saving dan dia akan rekodkan siapa yang buat perubahan tu. Sebagai contoh, katakan nombor 890145 student number, lecturer's name dia masukkan Syahrul Mizan Ismail. Okay. Lepas tu, perasan tak dia akan berubah. Semua dia kata all changes saved in drive. Tengok saya teruskan lagi. Okay. Katakanlah pelajar pun mula menaip jawapan dia. Tengok dia tulis saving, nampak bahagian atas. Okay. Katakan jawapan bla 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 bla, sambung, dia tulis saving. Okay. Sambung lagi. Okay. Okay. Dia tetap saving. Okay. Jadi, sepanjang pelajar sedang menjawab soalan di dalam peperiksaan, di dalam kertas jawapan ni, kertas jawapan online ni, katakan exam tu selama 2 jam, kita boleh tengok progres pelajar dengan melihat kepada perubahan yang sedang berlaku. Okay, perubahan tu akan berlaku di hadapan kita. Pelajar tu kita nampak dia menaik. Dan kita boleh tengok dekat dengan menekan button ni, kita akan nampak di sebelah kanan ni akan mencatatkan siapa sebenarnya yang sedang menaik. Jadi, di sini saya kena ingatkan juga peraturan peperiksaan yang perlu dimaklumkan kepada pelajar terlebih awal adalah sebelum dia masuk ke dalam Google Document untuk memasukkan jawapan dia, untuk menaik jawapan dia, dia kena log into Google account dia terlebih dahulu. Dan Google account tu tak boleh Google account yang tidak ada nama dia yang betul. Maksudnya kadang-kadang kan remaja ni bila dia buat dia punya Google account ataupun dia buat dia punya Gmail, dia bukan nak letak nama dia yang sebenar kan. Dia letak nama nickname, nama samaran, nama ringkasan, nama glamour lah kan. Tak boleh. Suruh dia buat satu Google account yang nama dalam Google account tu, pemilik Google account tu mestilah mengikut nama dalam student card dia ataupun IC dia.
Jadi bila dia buat apa-apa perubahan di dalam Google dokumen yang kita sediakan sebagai kertas jawapan online ni, dia masukkan jawapan dia, kita akan nampak di sebelah sini. Bila kita check history of the document, kita akan nampak memang dia yang sedang menjawab. Okay, saya ulang balik di Google Document, di bahagian atas ni, ni yang perkataan ni. Every change you make is automatically saved in Drive. Last edit was 2 minutes ago. So kalau kita nak tengok sambil dia tengah buat jawapan tu, kita akan nampak tau nanti di sini, kita akan nampak benda tu tertulis berjalan. Kita boleh klik sini tengok siapa yang sedang membuat jawapan tu. Okay, maknanya dia tak boleh lah katakan dia nak menipu kan. Dia bagi link yang kita bagi pada dia tu, kita bagi link tu supaya dia boleh akses dokumen yang dia boleh masukkan jawapan dia. Tapi apa yang dia buat, dia bagi link tu pada orang lain. Dia bagi link tu pada orang lain pun sama-sama, kawan dia ke, pakcik dia ke, ayah dia ke, pun sama-sama menaik sekali. Kalau benda tu berlaku, kita akan nampak di sebelah sini macam akan ada nampak 2-3 device yang sedang buat kerja dekat Google Document. So di situ kita boleh menangkap dia menipu lah maknanya, ya. Jadi bermakna kita boleh gunakan function ni untuk memantau progres pelajar dalam dua aspek. Pertama, jawapan yang dia sedang masukkan, katakan dia sedang menaik di sini, okey. Katakan dia sedang menaik di sini, kita akan nampak di depan mata kita. Bila kita klik dokumen ni, kita akan nampak benda ni bergerak. Benda ni semua akan masuk. Satu benda. Kedua, kita nak tahu pula siapa sebenarnya yang sedang menaik. Kita boleh klik di bahagian atas ni dan kita akan nampak siapa sebenarnya yang buat perubahan dokumen tu. Of course lah, kita tak boleh lah betul-betul tahu sebab ada je possibility dia suruh orang lain duduk dekat dalam komputer, log into dia punya account, lepas tu menaik dan kita nampak nama dia lah. Itu memang tak boleh nak buat apalah, ya. Jadi memang macam saya katakan di awal video tadi, kalau kita nak buat peperiksaan dalam talian ni, kita tak boleh expect dia jadi macam sama seperti peperiksaan dalam dewan peperiksaan. Itu memang tak boleh lah. Tapi daripada kita bagi dia buat sahaja dalam Microsoft Word dia, lepas tu hantar kat kita melalui email, at least dengan cara begini kita masih boleh kontrol masa. Dia punya safeguard dia adalah masa. Bila kita letakkan masa untuk peperiksaan, mungkin dia tak mempunyai banyak masa untuk menyuruh orang lain membuat dokumen tu untuk dia, pertama. Lepas tu yang kedua, kita adalah juga pantauan. Maksudnya dia kena log into dia punya own account, baru dia boleh jawab dalam Google Document. Jadi tak semua orang mudah-mudah nak bagi dia punya Google username dan password kepada orang lain. Jadi di situ kita dapat pantau sedikit sebanyak. Kalau nak pantau lagi, gabungkan penggunaan Google Document dan Google Drive ni dengan Zoom. Boleh. Maksudnya kita onkan Zoom. Saya dah explain dalam video saya nombor 3. Boleh semak semula dalam YouTube channel saya. Apakah itu Zoom? Boleh pakai Zoom, maknanya kita nampak dia tengah jawab soalan tu. At the same time, memang dia tengah jawab dalam Google Document yang kita sediakan kepada dia. Itu kalau nak lagi kuat lagi. Cuma bila kita buat Zoom tu, dia dalam bentuk sinkronus, segerak. So, internet connection tu memang kena stabil lah. Kalau kita sekadar menggunakan ni je, Google Document dan Google Drive ni, internet dia sederhana pun masih boleh dibuat, ya. Jadi itu je beza dia. So ini adalah function yang ada dalam Google Document yang boleh membantu kita untuk memantau peperiksaan dalam talian. Okey. Macam mana kita nak memulakan peperiksaan dalam talian? Maksudnya, macam mana pelajar nak dapat akses untuk masuk kan? So selalunya apa yang kita akan buat adalah kita akan berikan pelajar senarai begini tau. Katakanlah sehari sebelum exam ataupun mungkin 2-3 jam sebelum exam, kita boleh bagi list begini kepada pelajar. Okey. Pelajar akan nampak nama dia dan dia akan nampak link yang ada. Okey, link yang dia perlu gunakan untuk akses kepada examination kit itu. For example, Izati, ini link dia. Wei Xiang, ini link dia. Mio, ini link dia. Jadi kita boleh bagi benda ni 2 atau 3 jam sebelum exam ataupun mungkin sehari sebelum exam kita boleh bagi. Jangan takut sebab even kalau dia type, katakan dia ambil lah link ni macam ni, dia ambil lah link kita bagi kat dia ni, dia copy, lepas tu dia pergi dekat sini, dia cuba untuk nak access, katakan macam tu kan. Ini kita boleh access sebab ini adalah kita sendiri yang tengah access. Tapi kalau kita bagi pada dia katakan dia buat macam tadi kita buat tu, dia copy link ni, lepas tu dia type dekat atas tu, dia nak cuba masuk,
dia tak boleh masuk. Kerana apa? Saya tunjukkan. Kerana semua dokumen ni, dia punya setting dia, saya tunjukkan ya, setting dia hanya adalah private. Maknanya hanya pensyarah saja, saya saja sebagai pensyarah yang ada akses kepada dokumen ni. Walaupun saya dah bagi link tu dekat mereka, tapi mereka tak boleh masuk. Kerana saya dah settingkan dokumen ni private. Tengok sampai ke dokumen yang kelima pun saya memang dah tutup dia punya setting dia, memang saya hanya buat private. See? Jadi dia tak boleh buat apa-apa. Okay. Macam mana kita nak bagi link tu kepada pelajar? Okay. Bila kita nak buat senarai begini yang ada nama pelajar dengan linknya, kita kena dapatkan link tu daripada Google Document tu. Tapi kena berhati-hati dalam proses ni. Sebagai contoh, katakanlah kita nak dapatkan link daripada dokumen ni untuk kita nak bagi kepada Izzati tadi tu, nak masukkan dalam jadual tu kan. Pergi kepada dokumen ni, okay, kita right click. Bila right click, dia akan keluar menu ni. Pergi kepada yang button share ni. Bila pergi kepada button share, dia akan keluar box ni. Pergi kepada button kecil di sini yang tulis advance, klik. Okay. Pergi kepada yang tadi yang tulis private, only you can access ni, kita pergi kepada button change, klik change. Kita akan nampak 3 pilihan. Sama ada kita nak publickan terus, sesiapa sahaja dalam web pun boleh jumpa, jangan ambil yang ni sebab ni peperiksaan. Atau off, yang sekarang ni adalah setting untuk dokumen di mana orang lain tak boleh akses kepada dokumen ni kecuali kita. Sekarang ni kita nak ambil yang nombor 2 ni sebab kita nak dapatkan link, kita nak bagi pada pelajar. So bila kita dah tukar kepada orang yang ada link boleh akses kepada dokumen ni, jangan lupa tukar bawah ni. Bila dia dapat link tu, dia nak menjawab tu, bermaksud dia tak boleh sekadar dapat tengok saja. Kalau sekarang ni setting macam ni, maknanya bila kita bagi link tu dekat dia, dia klik link tu ataupun dia masukkan link tu dia untuk masuk ke dokumen tu, dia masuk, dia cuma dapat tengok saja. So tukarkan kepada dia boleh edit sekali. Maksudnya dia boleh masukkan jawapan di dalam Google Document tersebut. So kita save dulu. Bila kita save, kita akan nampak di bahagian atas ni dah keluar link. Link ni yang kita nak share dengan pelajar. Kita ambil link ni, copy. Okay, katakan tadi maksudnya pelajar ni lah, katakan Izzati untuk exam kit yang pertama. So inilah link dia. Sekejap. Okay. Kita copykan dekat dalam senarai. Okay. Tapi cuba tengok. Terlalu panjang kan? Bila terlalu panjang begini, takkanlah pelajar ni dia nak type one by one macam ni, susah. Okay, jadi kita nak pendekkan. So apa kita buat? Kita pergi kat Google search engine, cari URL shortener. URL shortener ni dia fungsi dia akan memendekkan apa-apa email, apa-apa website address yang panjang-panjang. Dia ada macam-macam. Sebagai contoh, saya bit.ly ni boleh, short URL ni pun boleh. Tapi saya memang personally saya suka gg.gg sebab senang nak ingat. Perkataan gg tu senang nak ingat. Okay, saya klik contohnya macam ni. Okay, link tadi yang panjang tu. Okay, saya masukkan je dekat sini. Lepas tu klik je kat sini, shorten URL. Dia akan bagi versi yang pendek. So kita copy je yang pendek ni. Jadi senang pelajar nak type nanti. Kita masukkan dalam list tadi tu. See? So maknanya Izzati nanti bila dia nak dapatkan akses kepada dokumen ni, bila nak mula exam, dia akan type je gg.gg/h kecil 0 I kecil 92. Dia boleh terus sampai kepada examination kit number 1 ni dan dia boleh start mengisi butiran dan jawapan dia. So, itu yang perlu kita buat untuk semua senarai ni. Untuk semua pelajar kita dapatkan link dia. Jadi, link tu yang tadi kita bagi kepada pelajar awal sebelum exam bermula. Tapi nak dapatkan link tu, macam saya kata tadi lah, kita kena pergi one by one dokumen ni. Saya ulang balik. Pergi kepada button share, akan keluar box ni. Pergi kepada button advance. Jangan lupa tukar ni kepada pilihan nombor 2, anyone with the link. Lepas tu orang yang ada link tu mesti dibenarkan untuk edit. Lepas tu baru save. Lepas tu baru kita dapat link kat atas ni yang panjang. Kita copy, bawa pergi URL shortener.
Contohnya saya ambil GG, masukkan link yang panjang, klik shorten URL, kita akan dapat yang pendek punya. Dan kita ambil yang pendek ni, copy, lepas tu kita bawa kepada yang senarai pelajar kita. Okay, dan kita boleh masukkan. Jadi ini adalah URL untuk pelajar ni. Tapi jangan lupa, lepas kita dah buat senarai ni, jangan terus bagi pada pelajar dulu. Apa yang kita perlu buat adalah make sure kita tutup balik setting tu. Pergi balik kepada button share, keluar balik box yang sama, pergi balik kepada button advance, tukar balik semula kepada off. Sebab kalau kita tak buat macam tu, kita terus bagi list ni dekat pelajar, pelajar boleh terus sebelum exam bermula, dia dapat link ni terus buka, dia terus tahu soalan peperiksaan apa, dia terus jawab masa tu juga. Jadi jangan lupa tutup balik. Dah buka, tutup balik. Okay. See? Tutup balik button advance, tukar balik semula kepada off. Okay. Alright, dan tukar balik semula kepada button off. Ni memang data tak usik. Okay, yang ni tadi hujung kita usik kan? Okay. Tukar balik semula. Ni pun dah betulkan dah. Ni tadi. Check balik. Yes, semua dah. Jadi, bila kita dah make sure semua dah tutup, jadi barulah kita boleh edarkan senarai ni kepada pelajar. Jadi, bila dia nak masukkan sekali link ni pun, benda ni memang tutup. Memang tak boleh akses. Okay. Macam mana kita nak mulakan exam nanti? Dia orang dah ada list ni. Dia dah tahu, masing-masing dah tahu dah apa dia punya link yang dia kena masukkan untuk nak menulis jawapan peperiksaan dia tu. Jadi, katakanlah kita kata dengan pelajar, pukul 8 pagi pada hari Isnin, saya nak mulakan peperiksaan. Anda semua bersedia di hadapan laptop masing-masing ya. Okay. Tepat je pukul 7.59, 1 minit sebelum exam, kita pun tengok tangan saya ni, cursor di sini, tekan left click mouse, tarik, katakan ada 100 kali dokumen pun, 100 examination kit, 100 pelajar, tarik sampai bawah. Semuanya nampak dia berubah jadi biru. Saya buat semula. Tengok cursor daripada sini hujung, klik, jangan lepas. Tarik sampai semua covered. Ni saya buat 5, tapi kalau ada sampai bawah-bawah ni pun tarik semua, semuanya akan bertukar jadi biru. Kita right click je mana-mana. Right click akan keluar function ni, pergi kepada butang share, tapi kali ni dia akan control semua dokumen yang kita dah highlight. Klik button advance, tukarkan kepada pilihan kedua tadi, balik semula, dan make sure orang tu boleh edit, tekan save dan tekan done. Automatically kita akan tengok setiap satu dokumen ni telah pun menjadi yang macam ni, nampak? See? Setiap satunya dah jadi. Anyone with the link can edit. Jadi maknanya peperiksaan telah pun bermula. Alright. Nanti macam nak habiskan exam pula. Last question. Macam mana nak menamatkan exam? Kita kata exam pukul 8 sampai pukul 10. So kalau dia peperiksaan nanti bila pukul 10 kita nak kata, okey, sila berhenti menulis, letakkan pen, jangan sambung tulis lagi, berhenti, masa telah tamat. Okey. Untuk online exam tak perlu buat macam tu. Pukul 10 sahaja kita buat cara yang sama tadi. Tengok cursor saya di sini, tekan left click, tarik. Okey, sampai sini tutup. Okey. Right click, pergi balik button share tadi, pergi balik button advance tadi, tukar je kat sini balik semula pada off, save. Yes, done. Nanti tengok one by one. Memang dia dah tutup. See, dah jadi private. Tengok. Butang advance, dah jadi private. Nampak? Semua jadi private. Apa yang berlaku selalunya bila kita buat macam ni, the moment kita buat je macam ni, pelajar tu katakan dia masih lagi tengah buat kerja, dia terus tak boleh access dokumen tu. Nanti terus akan keluar macam satu notification kat screen dia, you have no access, you have to request permission for this document. Alright? So, itu caranya kita nak menamatkan peperiksaan. Jadi, saya harap perkongsian pada Kak Ida dapat membantulah
kawan-kawan semua untuk membuat peperiksaan dalam talian. Tapi cuma kena ingat, peperiksaan begini pelajar tu bukan berada di hadapan kita. Kecuali kalau kawan-kawan nak buat benda ni campur dengan Zoom. Dan kita memang nampaklah pelajar tu. Tapi kalau katakan yang ini sahaja, kita memang tak nampak pelajar tu. Jadi cara untuk buat benda ni efektif, kalau saya sebelum ni, apa yang saya buat adalah saya memang takkan bagi, number one, saya takkan bagi soalan yang berbentuk kalau taksonomi Bloom tu, kalau kita ingat taksonomi Bloom ada 3 domain kan, kognitif, psikomotor, kognitif, psikomotor dan juga afektif kan. Jadi kalau exam lebih kepada kognitif domain. Dalam kognitif domain kan ada 5 tingkat. Yang bawah sekali tu lebih kepada recalling atau remembering, lepas tu understanding, lepas tu baru applying, lepas tu baru evaluating, lepas tu baru synthesizing kan. Jadi kalau soalan peperiksaan yang sesuai untuk gaya peperiksaan dalam talian begini adalah lebih kepada tingkat yang ketiga dan ke atas. Maknanya soalan yang berbentuk menyuruh pelajar untuk apply ataupun evaluate dan ke atas. Kalau setakat suruh dia recall, remember ataupun nak bagi tahu apa yang dia faham, tak sesuai cara ni kerana kita tak nampak dia. Dia boleh meniru daripada buku, dia boleh copy paste daripada website, dia boleh tanya orang, senang. Sebab sekarang nak mengingat, kalau kita tanya dengan dia, terangkan apakah 3 syarat utama ataupun apakah maksud, apakah definisi. Ini semua dia senang nak buat. Dia senang nak cheat ataupun menipu dalam peperiksaan. Tapi bila kita buat soalan tu berbentuk apply, dia kena menyelesaikan masalah ataupun dia kena berfikir secara kritikal. Jadi dia nak dapat jawapan tu, tak ada jawapan dalam buku. Dan kalau tanya orang pun, mungkin orang tu bagi jawapan yang salah. Kalau tanya kawan tiru pun, mungkin kawan tu pun jawapan dia tak betul juga. Jadi cara pertama, kalau buat cara ni, soalan tu pastikan berada pada tingkat yang ketiga dalam domain kognitif taksonomi Bloom ke atas. Tak sesuai digunakan untuk domain yang 2 di bawah tu. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya pernah gunakan dengan pelajar saya pastikan semua pelajar mempunyai soalan yang berbeza. Maksudnya walaupun exam pada masa yang sama, answer kit semua sama, tapi soalan berbeza-beza. So dia nak meniru pun, antara dia pun tak boleh sebab soalan tu berbeza-beza. Ini antara yang saya pernah buat. Jadi of course cara ni tetap tak boleh memastikan 100% tidak berlaku penipuan dalam peperiksaan. Memang tak boleh. Even dalam dia peperiksaan pun kita tak boleh pastikan sebenarnya. Dan benda ni of course takkan boleh sama macam dalam peperiksaan. Tapi at least cara ni boleh digunakan untuk katakan nak buat open book test. Boleh. Sebagai contoh, kami di UKM sepanjang COVID ni kami dah dapat pemakluman lah daripada Naib Chancellor. Peperiksaan perlu dilakukan dalam format open book. Jadi kalau nak buat open book, nak buat dalam talian, ini cara yang boleh kita gunakan. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kerana mencuba dan saya ucapkan selamat berjaya, all the best, good luck. Okay, so itu sahaja pada kali ini. Kita jumpa dalam video yang lain. Ada lagi banyak lagi kaedah untuk kita buat peperiksaan dalam talian yang akan saya kongsikan. So sehingga bertemu lagi.